Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa amma burhanu wujubi wujudihi ta'ala fa hudusul alam. Artinya ada pun tanda wajib Allah Ta'ala itu, maka baharu alam. Ini makna wujudnya baharu, maka baharu alam ini, yakni kerana alam ini baharu menjadi dalil atas ada Allah Ta'ala. Kerana tiap-tiap yang baharu itu tiada dapat tiada daripada yang membaharukan dia. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berihsan limpah kurnia dia, masih beri pada kita peluang ada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah menghidup mematikan. Alhamdulillah dia hidupkan kita. Dia beri kita pula nikmat Islam daripada mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dan dimudahkan pada kita dengan kita dibesarkan dalam masyarakat Islam, mak bapak yang Islam, suasana yang Islam. Limpah kurnia Allah Ta'ala bolehkan kita untuk jadi taat dan jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala lagi diberikan kita bukan saja jasad, tapi ada hati sanubari. Yang hati sanubari kita boleh mengenal ilahi, boleh mengiktiraf apa yang ada pada kita ni tiada lain adalah anugerah daripada dia sendiri. Alhamdulillah, dia sajalah yang boleh menegah dan memberi. Dan alhamdulillah kat kita diberi kita iman, diberi kita ada hati sanubari, boleh perasaankan Allah lah Tuhan, dialah yang layak untuk kita sembah dan mohon pertolongan. Syukur diberi pada kita boleh mengiktiraf dia, memahami dia, mengenali dia dan sentiasa sedar pada dia. Itulah istilahnya iman pada dia, zikir pada dia, ta'zim pada dia, tauhidkan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, keupayaan, kelapangan masa, minat yang berterusan untuk berada dalam majlis mulia, untuk meneruskan bacaan daripada kitab Irsyad pula, kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kita nak sambung ni ada sekalian, telah kita bicara 41 aqaidul iman atas jalan masyhur, angkanya 41. Atas jalan yang as-sah, 13 wajib, 13 mustahil, 1 harus, 27. Tapi angka yang masyhur selalu sebut 41 lah. Dan yang nisbah kita baca apa yang tertera 41. Jadi seterusnya kita nak bicara kerana yang lepas nisbah apa yang ditulis dalam matan, penyataan yang disebutkan tak disertakan dengan dalil dan alasan. Jadi kalau ada orang nak petikai, ni nak sebut dalil
Dan dalil nak didatangkan nisbah kitab yang kita pakai Matan As-Sanusiyah ni, semua di bawah ni adalah dalil akli. Bukanlah bermakna tak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Bahkan oleh kerana dah masyhurnya dalil daripada Quran dan hadis tu, maka didatangkan dalil akli. Itu kot bahasanya. Kerana dah terlalu masyhurnya dalil daripada Al-Quran dan hadis, memang tak boleh dinafikan. Cuma nak membetulkan kaedah berfikir yang kalau dengan Al-Quran dan hadis walaupun sabit, tapi kepala otak faham tak betul, maka dengan itulah dia nak tunjuk kaifiat berfikir dan ta'akul. Bagaimana boleh kita betulkan kaedah-kaedah penakkulan akal supaya menerima prinsip bahawasanya memang Allah Ta'ala ni wajib ada, sedia ada, kekal ada, dan segala sifat yang menunjukkan dia sempurna, yang dia tak berhajat pada satu apa pun pada makhluk. Bahkan di atas kata kita makhluk, kitalah yang berhajat pada dia. Jadi kalau ada cara berfikir tak betul tu, dia nak tunjuk bagaimana metodologi, kaifiat, nak gunakan akal supaya akal ni cara pemikiran macam ni waras, rasional, relevan, dan terpakai dengan apa yang tersebut, yang tertera dalam Quran dan hadis. Itu kaedah kita. Pasal antara kaedah kita berdalil ni, dalil besar kita memang Quran hadis. Itu pun cara nak ambil istidlal, nak ambil faham dari Quran hadis perlu ilmu yang sangat besar. Siapa-siapa tak pandai istidlal daripada Al-Quran dan hadis wajib jadi muqallid. Orang yang boleh istidlal daripada Quran hadis ni adalah hanya mujtahid. Muka sekupang macam kita ni, atas nama nak ambil dalil tu, kita bukan ambil dalil, kita baca je dalil. Dan kalau ada huraian dalil pun kita baca huraian ulama' di atas dalil. Kita ni kadang tak cerah mata hati, kaedah pun masih belum mantap lagi, masih dalam proses belajar lagi. Mana nak kerti kita istidlal. Bahkan ulama'-ulama' kita yang pakar-pakar pun macam Imam Nawawi pun masih bermazhab Syafi'i, masih mengikut kawaid Abu Hasan Asy'ari, dan masih bertasawuf, sama ada dengan istilahnya atau rumusan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Baik. Jadi kita nak sambung ni bab dalil. Dan dalil kita ni dengan istilahnya disebut burhan. Atau dalam matan disebut wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa hudusul alam. Kita tengok terjemah dia dulu. Dan ada pun tanda. Jadi dia terjemah dengan burhan tu tanda. Tanda wajib Allah Ta'ala itu ada perkataan tinggal tu. Tanda wajib Allah Ta'ala itu, tanda wajib Allah Ta'ala ada itu, ataupun tanda wajib Allah Ta'ala itu ada, patutnya ada tu kan. Burhanu wujudihi ta'ala. Jadi apa tanda dia? Bahasa dia cukup mudah. Memang yang ni kita pun dah lama dengar. Apa dia? Maka burhan dia, dalil dia, tanda dia adalah baharu alam ini. Jadi ada baharu alam tu satu. Alam tu bahasa ni makhluk. Dan benda besar yang kita nak faham tu apa? Baharu. Bahasa lain baharu ni apa? Berubah-rubahnya alam ini. Daripada tak ada kepada ada. Ada kepada tak ada. Itu bahasa mudah untuk faham baharu. Walaupun bahasa mudah nak faham baharu tu, besar tu boleh makna macam tu. Baharu dengan mana? Berubah-ubah daripada satu hal kepada satu hal. Umum hal tu tak ada kepada ada, ada kepada tak ada. Itu dalil besar menunjukkan Allah ada. Kita pun 2 jam lepas tak ada kan? Kenapa?
Tidur. Inilah baru ada. Jadi kita ni memang berubah. Tak ada. Dia ada. Tadi gelap lagi. Ni kau cerah. Jadi cerah tadi tak ada. Ni ada. Malam tadi ada. Yang ni bila cerah tak ada. Ni tak lapar lagi. Lapar tu tak ada. Sehari ada. Kan berubah tu. Setiap nama alam ni semua berubah. Jadi akidah kita yang tak berubah siapa? Allah. Allah ni dulu kini selamanya di atas prinsipnya kamil. Dulu kini selamanya. Tak berhajat pada makhluk, sentiasa dalam keadaan kamil. Dulu kini selamanya. Sentiasa dan selama-lama. Takkan berubah keadaan tu pada Allah Ta'ala. Yang merubah ni siapa? Kita. Tentu Allah bila dijadikan makhluk, tentulah makhluk akan bersifat makhluk. Sifat besar makhluk apa? Sentiasa berubah-ubah. Sentiasa berubah-ubah. Dan di atas kaedah berfikirnya, setiap yang berubah mesti ada yang mengubah kan. Setiap yang berubah mesti ada yang mengubah kan. Dan kaedah tu untuk siapa? Kaedah tu untuk kita, untuk makhluk. Allah dia yang mengubah kan. Bukan dia berubah. Dialah yang mengubahkan apa perubahan yang ada pada alam semesta. Satu, dia ilah pasal dia yang mengubah kan. Menghidup, memati, mengada, meniada, memanfaat, memberi mudarat. Semua dia. Dialah nisbah mencipta apa satu hal atas huraian kepada perbuatan dia mengada mencipta tu, masya-Allah. Segala sifat kesempurnaan untuk dia nak mencipta dan mengada tu semua selayaknya pada dia. Tak ada sekutu siapa pun dengan dia. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulk, di atas dia khalik mencipta. Milik ni hanya untuk dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lam tu li milki, li istiqaq. Milik Allah Ta'ala apa saja yang ada langit bumi. Kita kalau ada nama milik pun sementara. Jadi dasar nak sebut ialah alam ni berubah. Ulama kita bila disebut tu, yang tu parti tu sebenarnya daripada sekalian dalil-dalil untuk memahamkan Allah Ta'ala ni. Dalil paling besar ke Allah Ta'ala adalah makhluk. Makhluk semua ni, hatta diri kita dan apa yang ada pada diri kita, dia adalah dalil besar untuk mendalilkan Allah. Kita asal mati, asal tak ada, Allah bagi hidup. Oh, la ilaha illallah. Yang bangun-bangun je macam mana? Bangun lambat tu hal. Bangun lambat, astagfirullah. Masya Allah. Bangun lambat ini. Contohlah kan. Kalau bangun awal pun macam mana? Alhamdulillah. Ahyani ba'da ma amadani. Tambah pula malam tadi ngantuk, letih ngantuk. Bangun-bangun segar. Alhamdulillah. Ataupun malam tadi mengantuk, ni pun letih, tak sihat, ni pun tak sihat juga lagi. Tetap alhamdulillah. Siapa? Dia bagi hidup lagi. Walaupun dalam keadaan tak sihat. Ataupun malam tadi sihat, ni tak sihat. Sesama pula. Bersim pula. Asyum. Batuk pula. Orang sakit urat pula. Apa nak bangkit pun tak boleh. Lutut pula sakit. Selalu tak pernah gitu. Cirit pula pagi ni. Contoh lah. Bangkit-bangkit ayak tak ada pula. Allah. Memang kami ayak tak ada ni duk masalah tu lagi kan. Pressure seluruh sangat. Air dispenser tak masuk. Ini tak masuk. Kita punya tempat tinggi sikit pula pada orang. Orang lain sampai, kita tak sampai. Macam mana pun atas sabab, kita buatlah sabab kita kan. Report sana, report sini, report sana. Report tu bukan report bahasa Indonesia, report bahasa kita lah kan.
Dia ramai yang jenguk aja. Belum ada pertolongan lagi. Pertolongan Allah bagi kan. Dia orang tu sabab aja. Minta lagi lah pertolongan. Nak ajar prinsip apa tu? Betulkan kaedah kau. Kau minta bukan dengan makhluk, kau minta dengan khalik makhluk. Makhluk ni dia wasilah. Wasilah, jalan je. Memang kita nak capai tauhid sampai tahap tu kan. Kalau tak ada bantuan pun, hati kita ni bergantung hanya dengan Allah Ta'ala. Kalau telefon ke tak telefon ke, hati ni hanya bergantung dengan Allah Ta'ala. Sikit soal, dah dapat belum? Tu kena muhasabah faham kita. Sebab itulah dia kata iman. Iman ni bila kita makhluk boleh bergantung pada Allah khalik makhluk. Itulah iman. Kalau kita bergantung pada mahasiwa Allah, tercabut iman tu. Satu, atas kata iman ni bukan maksudnya kita buang makhluk, kan? Buang makhluk, nafi makhluk, kufur. Pasal apa? Mana boleh kufur nafi makhluk? Kita makhluk. Takkan nak kata kita Allah, gila kau. Kita makhluk. Semua yang ada keliling kita, kita boleh lihat ni semua makhluk. Bila atas nama makhluk, makhluk mesti sentiasa dalam keadaan berhajat. Dan kena faham yang boleh tunai hajat kita hanya Allah Ta'ala, khalik makhluk. Tak ada siapa selain pada Allah Ta'ala boleh tunaikan segala hajat dan keperluan makhluk. Dan Allah dah memang dia dengan kesempurnaan dia telah mensediakan apa keperluan yang boleh memenuhi keperluan-keperluan makhluk. Di atas kita cari sabab lah, lapar, makan, dahaga, minum. Tapi siapa yang sediakan makanan? Siapa yang membekalkan minuman? Allah. Inilah tauhid yang kita nak dapat, kesedaran yang mesti ada pada kita. Yang itulah baru dipanggil sedar, itulah baru dipanggil iman. Mudah tak ada bagi iman kita. Iman pun iman kamil kita. Iman pun iman tahqiq kita. Iman tasdiq kita. Amin ya rabbal alamin. Pasal iman ni bahal sangat. Kelepasan di akhirat ialah iman. Bukan pangkat, harta. Bukan apa saja atas nama dunia ni, pemilikan dunia ni. Dia bukan najat, dia bukan kelepasan di akhirat esok. Akhirat kelepasan dia iman. Tanpa iman, semua binasa. Tak manfaat. Macam mana kita faham tak ada solat, semua tak terpakai. Solat amalan zahir. Solat tu sendiri mesti ada iman. Tanpa iman, solat pun tak pakai. Walaupun solat, tak ada iman, tak terpakai solat. Tak terpakai solat. Jadi dalil besar menunjukkan Allah Ta'ala memang sabit dia ada, isbatkan wujud dia. Bahkan inilah iman yang pertama sekali yang kena ada pada kita, apa dia? Isbatkan wujud Allah Ta'ala. Yang kita perasan kita ada, tapi lagi besar kita kena perasan dengan ada yang mengada kita. Simple aja, dia punya pelajaran bukan susah. Tapi nak dapat dia sampai jatuh dalam hati, sampai lekat dengan hati sanubari, dia memerlukan muhasabah diri dan pengamatan setiap masa dan hari. Jadi bahasa mudah dia, kita sendiri adalah dalil adanya Allah Ta'ala. Pasal kita asal dulu tak ada. Yang tu yang kata kita kena fikir, kena merenung, muhasabah. Dan pelajaran bab dalil ketuhan ni, atau istilah kita dah belajar lepas, ada bab wajib, ada mustahil, ada istilah daruri, nazari. Belajar bab ketuhanan dia adalah bukan daruri, dia adalah nazari. Kalau kita faham bab ketuhanan ni hanya kaedah daruri, tak dapat dengan nazari, maksudnya kita belum kenal Allah Ta'ala, belum ada iman lagi. Kasar ayat tu. Apa maksud kita kenal Allah Ta'ala dengan daruri? Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, maksudnya tak kenal lagi kan? Pasal apa? Kita hafal. Kita hanya dengar maklumat. Kita bukan dapat dengan nazar. Kita bukan dapat dengan perhati, tilik.
Kita bukan dapat dengan faham. Kita hanya hafal. Iaitu istilahnya dapat satu dengan mudah, tak perlu fikir panjang. Yang tu nama dia, istilah kita dah jumpa itu dipanggil ilmu daruri. Kena telik, fikir, istidlal, renung, muhasabah. Yang tu nazari. Kita mudah-mudah je, Tuhan aku Allah. Sedangkan nak mengenal Allah Ta'ala ni, dia bukan daruri. Dia ialah nazari. Dia bukan daruri, dia nazari. Maksudnya dia bukan benda mudah. Satu, tak mudah orang nak menerima Tuhan kita Allah. Yang beri mudarat, manfaat kat kita ialah Allah, bukan makhluk. Kita makan tu nak boleh faham dan boleh yakin yang mengenyangkan kita Allah, bukan makanan. Kebanyakannya kita dapat bukan dengan nazari, kita dapat dengan daruri. Berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita doa daruri, bukan doa nazari. Alhamdulillah. Yang tu yang kata kita kena belajar lagi, kena faham lagi supaya akal kita ni betul-betul berfungsi khas atas apa disebut ni. Dia nak bawa pula kat kita burhan, apa dia? Dalil Allah Ta'ala ni baru. Baru siapa? Alam. Bahasa lain alam, makhluk. Masih Allah. Semua makhluk alam. Semua makhluk baru. Semua makhluk baru dengan mana semua makhluk berubah. Saya berubah. Kita pun lapar, kenyang. Lapar, kenyang. Itu kan. Duit pun ada, tak ada. Ada, tak ada. Belanja habis, datang balik. Ni segar, letih. Ngantuk, tidur. Makan, minum. Kan macam tu kan. Yang ni hidup, yang ni mati. Yang ni hidup, yang mati. Sihat. Sentiasa berubah. Macam mana setiap detik yang berlalu, macam itulah berubah seluruh alam. Satu kata kaedah ulama sebut, tak ada sifat, tidak ada arat yang ada pada makhluk ni yang kekal pada masa yang kedua. Tak ada arat, tak ada sifat yang ada pada makhluk ni yang kekal pada masa yang kedua. Zat makhluk mesti ada sifat makhluk. Zat makhluk, sifat yang ada pada dia paling besar sekali ialah berubah-ubah. Bila berubah ni memang sifat makhluk, lazim daripada makhluk. Tak ada makhluk yang dia boleh kekal pada masa yang kedua. Melainkan setiap masa dan detik sentiasa mengalami perubahan. Sifat dan zat. Makhluk ni sentiasa berubah. Sifat dan zat. Tak ada zat dan sifat makhluk yang kekal pada masa yang kedua. Boleh faham bahasa tu? Bahasa tu bahasa klasik sikit. Nak faham dia tu kena pengamatan yang besar. Tapi faham dia, Masya Allah. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya bila mengaji memang lama dah dengar. Dengan nisbah kita pergi masjid, surau, dah dengar tutup guru, dah baca kitab, ni lah bahasa yang dipakai. Tapi dengar dulu tak faham. Tapi bila kita dengar guru yang boleh menghuraikan kat kita, nak bagi faham ni, satu-satu ni, sedapnya dengar bahasa, baharu alam. Kita ni baharu, Allah dengar tu tersentak dia, oh kita baharu, lupa lah. Duk rasa macam kita ni kodim lah, subhanallah. Kita tak sedar, kita asal dulu tak ada, tu faham kita kodim lah. Walaupun kita tak declare, kita tak dakwa, kita kodim. Kita tak sedar Allah mengadakan kita sedar kita ada, seolah-olah ada, kita kodim lah. Maksud ada kodim ni, kita faham, aku ada, aku hidup, aku dengar, aku makan, aku minum, aku ada gerak, aku bernafas. Tak hadir, ada orang Ta'ala. Tu maksudnya tak faham lagi bab ketuhanan. Tu boleh sebut Tuhan aku Allah. Daruri, bukan nazari. Nisbah ilmu, tak ada ilmu. Bahasa kenal, belum kenal. Belum ada pehcan Allah Ta'ala. Belum ada idrak Allah Ta'ala. Belum ada sedar Allah Ta'ala. Inilah antara kelemahan-kelemahan kita. Saya tak sebut tuan-tuan, saya sebut saya ni. Satu, kita belajar ni supaya betul metodologi berfikiran kita dan dilatih pula.
Pasal kita dah termakan, dia dah terbiasa dengan suasana sabab-musabab. Sabab-musabab kita depan kita, semua sabab-sabab makhluk. Lapar makan, jaga minum, gelap buka lampu, panas buka kipas. Yang ni sabab-musabab kita depan mata yang sampai kita berakidahkan kepada makhluk di depan kita, yang hilang ingatan dan kesedaran kita kepada Allah lah yang menjadi yang kita. Ini masalah. Satu, dia tak dalil dia sebut baharu alam ni, gunakan semua makhluk ni, semua atau istilah alam ni, masih wallah ni, untuk itu adalah dalil wujudnya Allah. Pasal masih wallah, makhluk ni sentiasa berubah. Pokok ni kita tengok dulu kecil ni besar. Cuma berubah tu ada berubah yang cepat berubah, ada lambat berubah. Tapi tetap berubah. Kita pun berubah kan. Kuku makin lama makin panjang dia. Seminggu kena potong. Muka kita berubah. Setiap detik dan saat berubah. Tak pernah zat dan sifat kita kekal dalam masa kedua. Sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Macam tu. Ya. Yang tak berubah apa? Maklumat mesti ambil. Dan maklumat yang ambil tu mesti maklumat betul. Lepas tu jana diri kita boleh, supaya boleh berfikir dan ta'akul setiap masa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Dengan itu baru akidah kita jadi betul, insyaAllah. Jadi dalil besar dia nak sebut, ataupun tanda besar adanya Allah Ta'ala adalah berubah-ubahnya makhluk. Bahasa dia baharu. Jadi faham baharu dengan mana berubah tu benda besar. Saya sebutlah tadi, saya mula-mula mengaji kali pertama boleh faham baharu tu, memang lama dengan baharu alam. Tapi bila ada orang yang menegaskan kata baharu tu dengan mana berubah-ubah, baru faham berubah-ubahnya makhluk ni menunjukkan ada yang mengubah dengan kita. Best. Mudah-mudahan kita dapat telan bahasa tu. Kalau sebut bahasa Arab lagi lah. Kullu taghyirin labudda min mughayyir. Kullul asar labudda min mu'asir. Bahasa Arab dia punya bahasa lagi tajam. Sedap bahasa dia. Bahkan kalau sebut makhluk, nama bermakhluk, labudda min khaliq. Bila sebut milik, mesti ada malik, kita mamluk. Bila sebut rezeki, mesti ada razik, mesti ada marzuk. Arabnya style bahasa dia lagi best. Sedap. Mantap. Sangat mudah untuk mengenal pastikan kita ke Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi kena mengaji lah juga. Tak mengaji satu hal tu, cuma dia dalam konteks bahasa tu kena mengaji bahasa, atau tak ada pun dengarlah saya sebut. Tak ada pun ingat sepe-sepe yang ulama kita ajar atau prinsip. Ada orang Ta'ala ni dalil dia adalah baharu alam. Apa dia? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Yang tu saya tak mengaji dengan Tok Guru tak sebut. Itu saya reka. Saya dapat ilham cetusan untuk mereka keterangan tu. Masuk mengajar dekat kamp PGA Ulu Kinta tu, dia tulis apa? Polis dan masyarakat berpisah tiada. Dia nak cerita polis lah. Saya tak faham polis. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Bangunan dia besar, bertingkat tu, 7 tingkat, 8 tingkat tu. Dia bubuh tulisan tu lah, lekat tu. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Kita polis ke tak berpisah dengan masyarakat? Situ saya dapat bahasa tu. Makhluk dan Allah berpisah tiada. Betul. Betul. Atau saya memang ada guru yang latih, kita tak telan dengan apa yang kita tengok, tapi belajar tafakur, ta'akul. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Lagi tak berpisah, makhluk dan Allah berpisah tiada. Kenapa tak berpisah? Kerana setiap makhluk mesti ada kait dengan Allah Ta'ala. Di mana ada makhluk, mesti di situ ada khalik makhluk.
Di mana ada khalik makhluk tak sudut mana? Mendalilkan khalik makhluk. Dia adalah dilalah. Tu bahasa dia lah. Kita pernah jumpa istilah tu. Dia lah satu dilalah. Tengok je makhluk dilalah kepada Allah ada menjadikan dia. Tengok makhluk ada, Allah wajib ada, makhluk harus ada. Makhluk berubah-ubah. Makhluk mungkin ada, jaiz ada, harus ada, baru ada. Ada idafi, bukan ada hakiki, bukan ada zati. Allah mesti yang mengadakan kita. Allah ada yang hakiki, Allah ada yang zati, Allah ada yang wujudi, Allah ada yang subuti. Tu bahasa-bahasa sikit lah. Saya mengaji, bila mengaji Arab ni memang dengar bahasa Arab tu sedap tu. Tuan-tuan tak ada peluang tu, carilah jalan. Pasal faham Quran, faham tauhid dengan istilah akidah bahasa Arab tu sendiri. Sedap. Baik. Jadi dalil tanda besar sabit Allah Ta'ala adalah baru alam. Disebut pun dengan bahasa burhan. Itu matan ya. Kaedah kita dalam khasnya kitab yang kita pakai ni, Ummul Barahin ni, tak dikatakan burhan itu sebagai dalil, melainkan burhan ni dia mesti dalil akli, baru panggil burhan. Dia ialah kaedah penakkulan dengan akal, barulah diistilahkan burhan. Jadi dia nak tunjuk kat kita nanti lepas pada ni, setelah disebut secara umum makhluk ni adalah baharu alam ni dalil daripada Allah. Macam mana nak burhankan bahawasanya pertama makhluk ataupun alam ni baharu, dan macam mana baharunya alam itu mendalilkan adanya yang membaharukan. Itu dia nak ajar. Yang itulah dipanggil burhan. Burhan ni seolah-olah dia macam mencari satu kaifiat, cara penakkulan berfikir untuk mengeluarkan natijah yang sepatutnya natijah itu dikeluarkan. Contohlah kan, timah haram. Timah apa haram? Arak nama dia timah haram. Keluar kenyataan macam tu kan. Boleh telan ke memang arak tu haram, timah tu haram? Macam mana nak burhankan bahawasanya timah tu haram? Timah tu bukan nama orang Timah. Dan bukan timah tu timah tin kan. Bukan. Timah tu nama jenama arak, dia buah nama timah. Sajalah kita guna isu sikit pasal masih lagi duk bising lagi bab arak ni. Apa lagi nak sebut ni? Arak timah haram. Macam mana nak buktikan haram dia? Timah nama bagi arak. Arak memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Apa kalkulasi dia? Timah haram. Boleh faham? Itulah burhan. Daripada timah haram tu boleh susun sampai dapat betul memang timah haram. Apa dia? Timah dia nama arak. Arak memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Timah haram. Kerajaan yang menghalalkan dan membenarkan buat kilang arak nama timah, itu haram jadah. Itu tambah sikit melawak pagi-pagi awal, tak gelak tak apa. Siap. Jadi baharu alam. Macam mana nak buktikan baharu? Saya sebut sekali lalu, walaupun jumpa nanti ke depan. Apa dia? Baharu tu apa? Berubah. Jadi berubah tu apa? Macam mana? Alam ni berubah. Ya ke alam ni berubah? Dia kata, memang kita dapat lihat keliling kita, semua berubah. Semua berubah. Segala-galanya berubah. Berubah apa? Daripada satu keadaan satu tempat ke satu tempat. Yang hidup mati. Bahasa umum tu lah, yang hidup mati, yang mati hidup, yang tak ada je tak ada.
Bahasa umum macam tu lah. Detailkan satu-satu tu. Keliling kita ni semua dalil ke orang Ta'ala belaka. Kan? Tengok makhluk ni sepatutnya ingat khalik makhluk. Saya ngaji pasal Tok Guru dia buat misal apa? Kita tengok rumah orang, kita kenal siapa tuan dia. Tengok kereta orang, kita kenal kereta dia. Yang kenal lah, yang tak kenal ada juga. Tapi yang tu pun kita nak kenal tu, orang ni nama apa, pemilik dia siapa, pun bukan senang, kena cam betul-betul. Kaedah tauhid sebenarnya lagi mudah. Siapa? Dia mesti rojok dia tiada lain. Hanya pemilik dia Allah, pencipta dia Allah. Tengok pokok, Allah yang ada pokok. Tengok tanah, Allah yang ada tanah. Tengok langit, Allah yang ada langit. Tengok bumi, Allah yang ada bumi. Bukan susah. Tapi kalau tengok kereta, kita siapa pula main parking sini? Tak mesti tengok kereta ni. Tapi kaedah kita, cara ta'akul betul. Kereta mesti ada pemilik kereta. Kalau tak ada orang letak kereta sini, mana mahu kereta mari sini, mestilah ada orangnya. Mesti kan? Bab makhluknya tu kita fikir elok kan? Kalau tak ada pokok yang menyebabkan katalah pokok sawit tiba-tiba tumbuh sepi rumah. Kalau tak ada yang meletakkannya, tak ada mahu yang tumbuh sini kan? Monyet ke kera ke unka ke babi ke makan kunyah biji dia buang sini dengan proses kena cahaya air, matahari, tanah, oksigen, dia bercambah hidup lah. Tu yang boleh ada pokok sawit sini tu. Kalau tak ada sebabnya mana nak berlaku itu? Betul cara berfikir kita. Cuma kita tak diajar untuk berfikir yang lebih besar, berfikir pada siapa khalik makhluk. Itu masalah kita. Siapa menjadikan kita. Adapun alam di atas kata kita faham alam ni ada yang mengada, memang kita fikir itu. Tengok bangunan tersergam indah, Burj Khalifah misalnya. 900 apa ingat? Meter. Ni ada satu bangunan lagi dia nak buat, lagi bangunan pencakar langit. 1.2 kilometer tinggi dia. Jadi 1,200 meter. Dan pembangunan pesat berlaku sekarang bukan di Amerika, bukan London, Paris, New York, Tokyo, mana? Jazirah Arab. Itu alamat kiamat. Rasulullah kata, bila ditanya kepada Rasulullah dah isyarat lama, cuma orang tak faham tu kan? Orang duk faham tang lain. Apa alamat kiamat? Rasulullah kata, antural hufatal urata ru'a asyahi yatatawaluna fil bunyan. Atau kama qala. Ada tertinggal apa lama tak sebut, lupa. Rasulullah kata, tak alamat kiamat kamu akan lihat, kata dia, orang-orang yang bertelanjang, tak pakai kasut, gembala kambing, mereka ni akan berlumba-lumba membuat bangunan-bangunan tinggi. Siapa ni ya? Lepas tu tengok, oh yang ni Tokyo, New York, London, Paris. Oh, ni nak kiamat dah. Lagi. Siapa dia orang yang bertelanjang tu? Maksudnya orang nomad. Orang yang berpindah randa, orang asli. Orang yang tak ada tamadun. Kasut pun tak pakai. Itu asal Arab Saudi ya. Ui, bawah lima lagi. Lima ada raja lah. Lantak kau lah raja. Dulu padang pasir ni apa? Semenanjung tanah Arab ni apa dia tu? Padang pasir tandus. Siapa nak duduk? Penduduk dia macam mana? Kecawat tu kan. Berpindah randah. Tempat tinggal kekal pun tak ada. Mana musim ada air, pergi tempat ada air. Duduk ni bila air ni dah kering, pindah pula pada satu oasis lain. Habis air sini, pindah pula, bercocok tanam pula, pergi ambil oasis sini. Hidup dia macam tu, nomad. Mana ada bangunan pun tak ada, kemah je. Siapa ada teringin padang pasir tandus. Tapi selepas tu bila minyak ditemui, macam mana?
Oh. Aish. Sampai tandas pun salut emas. Kereta pun salut emas. Gila. Amerika tak ada, Amerika kereta salut emas. Tak ada. Di negeri-negeri kaya minyak ni, ni salut emas. Iraq dah mereka ambil satu kan. Tinggal ni yang semenanjung Tanah Arab ni. Besar kita umum sebut Arab Saudi lah, Mekah, Madinah. Tu apa tu? UAE, Dubai, semua tu Arab tu. Arab tu. Orang ni yang asal mereka ni kasut pun tak pakai, rumah pun tak ada, bangunan pun tak ada, miskin apa kedana. Padang pasir je. Esok jadi hijau, kalah Malaysia. Bangunan tak usah sembang. Tu dia nak buat satu lagi menara, apa nama dia, Kingdom Towers, bukan Burj Khalifa, Kingdom Towers, 1,200 meter. Kita pula meter tak kena. Ayalah. Dia punya ketinggian tu. Nak buat bangunan macam tu, bayang tengok paling balang bawah berapa. Kan? Nak cerita apa ni? Macam mana boleh pergi situ? Kiamat. Ya tahu baharu. Setiap akal kita memang akan berfikir setiap apa yang kita tahu dia mesti ada sebab. Tengok kereta, tengok rumah, siapa buat ni? Tengok handset, mesti macam tu. Tapi bila kita tak latih, ada aku, Allah jadikan aku. Tak mau. Padahal itulah dalil paling besar sekali. Lebih besar dan lebih kuat untuk kita faham dan pasti tepat. Pasal yang mengadakan alam ni mesti Allah. Dia tak boleh rujuk pada hal lain. Tapi kalau ridak, katalah ridak macam ni, yang ni Ustaz Ruzaini punya ni, contoh. Ada satu je ke macam ni dalam dunia? Boleh jadi macam pelanduk dua serupa je. Boleh silap lagi tau. Tapi matahari Allah jadi, tak silap. Cuma dengar. Kalau hanya dengan daruri, bukan nazari, maksudnya belum kenal lagi, belum burhan, baru apa? Kita selalunya yang kita dah berpuas hati, kita hafal tu lah. Kita rasa kita dah kenal, rupanya belum ni, baru hafal. Kenal ni dengan kita sedar, ada perasan dan ada perasaan. Satu, kalau kita lihat kematangan kita, kita belum matang lagi buat ketuhanan. Pasal kita banyak perkara dengan Allah Ta'ala, kita belum perasan dengan Allah Ta'ala, belum ni. Kita berjalan pun kita belum perasankan Allah lah yang bagi kedekat kat aku. La haula wala quwata illa billah. Belum ni. Kita belum perasan, belum ada idrak, belum ada ihsas. Jadi apa jalan dia? Itu yang kita sebut selalu dah, zikir, fikir, ta'akul. Ni kita belajar ni, belajar kaifiat ta'akul, kaifiat burhan, insya-Allah. Baik. Kaedah disebut daripada baharu alam ni, matan sebut dekat tu aja. Yakni maksud kata baharu alam ni, kenapa dia jadi dalil pada, dia jadi burhan ada wujud Allah Ta'ala? Kerana alam ini baru menjadi. Ni bahasa dia lah kan. Maksudnya alam ni baru jadi. Dulu alam ni tak ada. Kan kena fikir tu. Satu dia bukan hafal. Satu kalau dengan anda hafal baharu alam, maksudnya kita belum hadam lagi. Kita belum hadam lagi penjantaan tu. Pasal bahasa dia terlalu ringkas, padat, jitu, padu. Sampai kita bodoh nak memahamkan bahasa tu. Kalau bahasa Melayu pun baharu alam. Kita pun tak belajar dengan cara klasik. Dengan baharu tu pun dia banyak mulut baharu alam. Sikit baharu alam, sikit baharu alam. Tak ada dalil lain kan. Padahal besar tu baharu tu nak dalil apa lagi? Memang saya punya pengalaman mengajar, memang ada orang tu sikit baharu alam, sikit baharu alam, baharu alam. Tak ada model lain kan? Nak model apa lagi? Modal ataupun dalil menunjukkan Allah makhluk alam lah. Dan di mana? Baharu alam lah.
Kalau kata tak ada dalil lain ke? Maksudnya bodoh kita ni. Bodoh atau mana? Kita punya cara pemikiran belum lagi. Kita masih orang kata apa? Duk termimpi-mimpi lagi, duk ngigau lagi, duk hayal lagi. Kita belum ada perasaan dan kesedaran dan kenal makhluk ni mendalilkan Allah. Belum lagi. Kalau kita boleh, kalau kita lah macam contoh dengan bahasa lain, kita ni robot, kita sedar kita robot. Oh, elektrik dah power dah tak ada, kita pun pergi keluarkan wayar. Ni robot bodoh lah, robot dulu. Cas bateri. Itu pun dia tahu cas bateri, itu dia buat kerja dia. Kita macam tu lah, robot bodoh punya. Tak kenal, kita ni robot. Maksudnya, nak cerita mana? Kita bodoh, kita tak kenal, kita ni makhluk. Makhluk mesti ada khalik makhluk lah. Apatah lagi, kita makhluk, boleh lawan khalik makhluk. Boleh pergi engkar khalik makhluk. Boleh tak puas hati dengan penciptaan Allah. Boleh tak redha dengan ketentuan Allah. Boleh pergi engkar perintah Allah. Boleh tak patuh perintah Allah Ta'ala. Ni makhluk apa benda kita ni? Oh, situ lah. Allah maghfir lana. Banyak salah kita. Satu kali ikut akal Allah Ta'ala bagi kat kita yang maha berharga ni, kita tak juruskan sikit pun untuk ke dia. Sedangkan akal ni paling besar bila kita dapat dia. Kurniaan paling besar dan berharga bila kita boleh mentauhidkan dia, kenal dia, rasa dia, idrak dia. Satu, orang yang faham mahalnya iman ni pada Allah Ta'ala ni, dia akan tinggal segala-galanya apa yang ada pada dia untuk dapatkan iman ni. Kita belum lah tahap tu kan. Hadanallah ila siratal mustaqim. Maka baru alam ni, yakni kerana alam ni baru menjadi, saya baru jadi, dia dalil atas ada Allah Ta'ala. Jadi nak faham baharu tu, alam ni duk berubah-ubah, jadi dia dengan keadaan berubah-ubah. Dia dalil atas ada Allah Ta'ala kerana alasan dia lagi, tiap-tiap baharu, tiap-tiap berubah itu tiada daripada yang membaharukan. Kalau ambil bahasa dia, setiap apa benda baharu ni berubah, setiap yang berubah mesti ada yang merubah. Satu ke Allah Ta'ala tanzihkan dia apa-apa nama perubahan. Pasal bila berubah, Allah Ta'ala dia ada yang membaharukan dia. Subhanallah. Satu Allah tak dibahasakan dia naik, turun, pergi, datang, atas bawah. Subhanallah. Pasal apa? Menisbahkan pada Allah Ta'ala itu, dia akan menyebabkan jadi virus cara berfikir Allah Ta'ala ni, dia akan ada pahaman serupa dengan makhluk. Satu, kita dah belajar prinsip mukhalafah yang ulil hawadis yang lepas. Apa ciri makhluk? Jangan sama sekali biaskan dia, pergikan dia, konangkan dia, salah tanggapan kita, nisbahkan pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Mesti faham keadaan ghaninya Allah Ta'ala tu. Dia wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dia tak hajat daripada sekalian alam. Jadi dalam keadaan dia tak berubah, dia al-baqi, dia adalah ad-daim, dia qadim, hakiki wujud, sedia wujud, yang dia berdiri sendiri, tak hajat pada makhluk apa satu. Bila dibuat makhluk, semua keadaan makhluk opposite pada dia. Antaranya tak ada pada ada, berubah. Semua makhluk melalui proses perubahan. Dengar ayat tu. Ulama kita mengenal Allah Ta'ala, mereka dah kenal, lepas tu dia hurai kita. Kita punya prinsip belajar ni, belajar dengan ilmu baru boleh kenal. Pasal ada makhluk yang istimewa, khasnya Nabi Rasul, yang mereka ni Allah Ta'ala bagi kenal Allah Ta'ala dulu, lepas tu baru dia berdakwah dengan menceritakan dalil dan hujah. Satu, walam takun nubuwatun muktasabah, bab kerasulan, bab kenabian dia bukan bab diusahakan, dia anugerah semata-mata.
bal zaka fadlullah yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Bab jadi rasul ni pemberi Allah Taala semata-mata, Allah saja yang mengurnia. Tentu Nabi Rasul sangat kenal Allah Taala, tak mungkin dia akan derhaka pada Allah Taala sama sekali. Di atas kenal dia Allah Taala tu, bila didakwah tu dibangunkan semua dalil dan hujah membuktikan Allah Taala. Kita tak dapat jadi Nabi Rasul, dia bukan boleh diusahakan. Tapi ilmu boleh diusahakan. Tu yang kita ambil ilmu macam mana Nabi-Nabi Rasul ajar, khasnya Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada kita ni oleh Naibur Rasul, pengganti Rasul, para ulama, para awliya. Dia cerita kat kita segala dalil, ilmu, macam mana boleh memahamkan kita ke Allah Ta'ala. Tapi mesti melalui disiplin ilmu. Mesti kena duduk madrasah yang mengajar ilmu untuk boleh mengenal Allah Ta'ala. Madrasah kita ni antaranya. Cuma kita gunakan kaedah prinsip baca kitab kan? Kitab pun berdasarkan apa ulama dulu, yang mereka lebih dulu pada kita. Baca, manfaatkan pada dia. Kita manfaatkan apa yang karangan dia, mudah-mudahan manfaat kita. Tabaruk dengan kitab-kitab dia, wasilahkan dia, kitab dia, mudah-mudahan jadi sabab untuk sampai kita kepada Allah Ta'ala. Atau apa disebut sangat mudah. Dia kata tiap-tiap yang baru tiada daripada yang membarukan. Kalau kita dah hadam sekalipun, jangan tak tahu hadam dari si patah di sini, tapi belum tentu kita dah hadam dengan hati sanubari. Tengok kita kan, ada anak dulu bujang, sekarang kahwin, contohlah kan. Tak tahu ya anak besar lah. Tak tahu jadi Tok Wan lah, contohlah. Tak percaya tanya orang jadi Tok Wan, dia pun tak sedar. Dia bukan perasan kan memang aku akan jadi Tok Wan, bukan begitu lah. Tak percaya tanya orang jadi Tok Wan. Tok Wan tak ada pula lah. Oh, perasan Tok Wan, memanglah perasan Tok Wan kan. Tapi jalan masa anak besar kahwin, dan kejap je. Saya sebut saya contoh kan. Kalau orang tanya lah, tambah ada kawan lama, kalau kita tak berapa perasannya, jumpa kawan lama tanya, oh lama tak jumpa, tanya. Baru ni ada kawan saya yang satu sekolah, masa sekolah menengah tu, dapat berhubung, voice call dengan dia sejam. sejam sembang. Antara sembang ni apa? Engkau berapa orang anak dah? Tanya dia, berapa? 4 aja, kata dia. Saya kata, saya 9 aja. 9? Sulung berapa? Sulung 24. Oh, saya jadi cucu dah. Cucu dah? Saya pula terkejut kat dia. Dia terkejut kat saya 9 anak. Saya terkejut kat dia jadi cucu. Dia ada cucu dah. Cucu dah? Kahwin awal. Kau kahwin bila kan? Saya kahwin umur 27. Oh, saya 22 kahwin dah. Adalah cucu dah. Kita kahwin 27. Itu dapat anak lambat sikit pula. Lambatlah. Dia kahwin 22. Kalau 23 dapat anak, cucu dah lah. Cucu berapa orang? 3 orang dah cucu. Awak tak bercucu lagi. Apa nak cerita ni? Tak tahu bercucu dah kawan kita. Baru ni kawan saya, pasal bila jumpa tu, saya dimasukkan dalam grup alumni sekolah menengah saya dulu. Jiran saya dulu, sebut biar nama kan, Muhammad Ali, ayah dia orang Pakistan, satu lahan, meninggal dah. Allah, kata. Saya pun dah lama tak kenal dia. Bila sebut nama tu, rasa nama ni familiar. Siapa dia satu lahan ni? Nama ayah dia satu lahan, Sautullah Khan kan. Macam biasa dengar, ada abang dia dulu nama Abang Ahmad duk kerja dekat belah Pahang tu, tak silap saya. Adik-beradik dia. Nama mak dia Cik Yam, kami panggil Maryam, nama mak dia. Maryam tu Melayu. Ayah dia Satullah Khan. Saya tak jumpa Satullah Khan ni. Ayah dia tu saya tak jumpa, saya tak kenal. Masa tu saya duduk Kuala Lumpur. Apa nak sebut? Mak Ali tu memang sebaya dengan saya, umur satu saya.
sekolah sama, sekolah menengah sama, sekolah rendah lain. Meninggal dah. Allah, meninggal dah. Aku hidup lagi. La ilaha illallah. Nak cerita apa? Alam ni baru. Nak cerita tu Kita kawan apa pun, yang ni meninggal ni hidup. Kita punya besar, apa nak sebut, ihsas, idrak kita apa? Sedarlah Allah yang menghidup dan memati. Tu je, tauhid tu je. Kawan kita mati, hidup, memang kita, orang ni meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya expression kita sebut tu hal, tapi besar kita iman tu mana? Ya Allah, Engkau yang menghidup dan mematikan. Sedar kita kat situ tu. Di atas kita disebut, tambah pula zaman WhatsApp ni, inna lillahi, al-Fatihah, al-Fatihah. Duk send gitu je. Tapi perasaan tu tak idrak, tak isbat dengan Allah Ta'ala. Allah wajib ada. Allah tak hajat pada satu. Allah kekal ada. Allah sedia ada. Maksudnya kita baru kenal Allah Ta'ala secara daruri, bukan nazari. Padahal nak kenal Allah Ta'ala ni dia nazari. Kalau Nabi Rasul, dia memang fadlullah, Allah Ta'ala bagi. Dia tak perlu berdalil apa-apa untuk dia kenal Allah Ta'ala. Di atas dia kenal Allah Ta'ala, dia boleh mendalilkan dengan apa yang ada untuk kita kenal Allah Ta'ala. Satu kisah Nabi Ibrahim AS. Di atas dia dah kenal siapa Allah Ta'ala, supaya nak yakin sungguh Allah Ta'ala ni, dia minta pada Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhjil mauta. Ya Allah, kau lihatkan aku macam mana kau hidupkan makhluk yang dah mati. Quran tanya pada Allah Ta'ala, tanya ni dialog dalam Quran, ceritakan, kau awalam tu'min, kata Allah Ta'ala, kamu tak beriman ke? Kata aku ni ilah. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku memang yakinmu ya Allah, Engkau lah Rabbi, tapi supaya hati aku tenang, reda, orang kata apa, hilang kemuskilan. Macam tu. Jadi kaedah dia apa? Nazar. Cuma Nabi Rasul dapat nazar dengan mukjizat. Tengok depan mata kepala dia sendiri. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah Ta'ala perintahkan dia, khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna. Kamu ambil 4 jenis burung. Dia kategori burung lah. Ayam, burung merak, gagak, saya tak ingat, ada 4 ekor tu dia ambil. Macam-macam ada ulama tafsir tu kenapa burung ni ambil. Lepas tu buat apa? Asal sebut Quran tu, ambil cincang dia, gaulkan dia, letak atas 4 bukit. Sambung macam mana? Fasurhunna min at-tayri fasurhunna ala kulli jabalin juz'an wad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lajak-lajak mulut je sebut. Potong cincang 4 ni, bagi 4 ni cincang dengan tak kenal lah mana juzuk masing-masing. Separatekan 4 bahagian, letak kat bukit. Kamu duduk satu tempat, panggil. Ya'tinaka sa'ya. 4 ni akan datang kat engkau, panggil. Kalau katalah yang sebelah itu antaranya ayam. Ayam. Datang kat dia. Sebelah. Kita tak ada je tu. Kita tak dapat dengan mukjizat, tapi kita boleh dapat dengan nazar. Dan ilmu tu ajar atas, saya ngaji Tok Guru sebut, kalau zaman dulu perlu menyentuh mukjizat-mukjizat tu untuk kita nak boleh kenal Allah Ta'ala. Dengan apa yang Allah Ta'ala beri kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang didedahkan, yang dibongkar oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran, Allah yang ceritakan kita tak perlu pun tengok mukjizat macam tu untuk kenal Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala dah ceritakan asal kejadian kita. Dengan apa pengetahuan Allah Ta'ala bagi itu, kita dah boleh nazar dah, la ilaha illallah, liyatma'inna qalbi. Apa dia? Kita ni daripada iman ni.
Air mani, nutfah, khalaqah, mudghah, alaqah. Betul sebut. Nutfah, alaqah, mudghah. Lepas tu jadikan tulang, bungkus pula pakai saunal izama lahma. Macam ni proses kejadian. Embryologi. Proses ilmu-ilmu macam ni. Allah Ta'ala cerita satu-satu kejadian kita. La ilaha illallah. Liyatma'inna qalbi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betul lah Allah Ta'ala ni, dia ahsanul khaliqin, sebaik-baik Tuhan yang mencipta. Tak ada lah yang khaliq illallah. La ilaha illallah. La khaliq illallah. Kita tak perlu mukjizat untuk kenal Allah Ta'ala. Ilmu yang telah diberi dalam Quran tu, dengan apa para ulama naibur rasul ajar kita, tutup guru kita ni, cukup untuk boleh kita tendang hati, memang Allah lah khaliq. Apakah merah khaliq hai? Engkau ya Allah adalah pencipta aku. Apakah merah malik hai? Pasal apa? Pasal dia yang jadikan kita, maka dia adalah memilik kita. Mutlak dia milik kita. Apa maksud dia milik kita? Dialah mentadbir segala apa ada pada kita. Jantung kita, hati kita, perut kita, usus kita, apa sistem yang ada pada kita, kebolehan kita, akal kita, ketentuan kita, rezeki kita, apa saja daripada tak ada kita sampai ada ni mati esok. La ilaha illallah. La khaliq illallah, la malik illallah. Boleh faham? Boleh. Tapi kaifiat dia bukan daruri, nazari. Apa dia? Taghayyur, berubah. Cuma ilmu perubahan ni dia ada disiplin nak kenal berubah kita ni macam mana. Khas ambil lah. Macam mana dia akan berdalil nanti. Kaifiat ta'akul berfikir, supaya berfikir kita betul. Dan berfikir itu tahu mana? Dengan berfikir tu khasnya pada baharu alam, taghayyur alam ni mendalilkan Allah lah mughayyir dia. Yang tukut bahasanya. Macam kita keliling ni saya nak buat misal kita lah. Pasal ada tapak yang baru duk simen, pak tukang balik. Saya tengok ayam kau main projek ni tu. Buat apa? Dia cakar habis trademark dia semua dari situ. Bahasa terima. Tengok kaki boleh kenal lah siapa punya kerja ni. Ayam tu lah, ayam bising tu. Dia main lah lepak tu. Tengok ada chop apa? 3 depan bulat, ada belakang 1 kecil bulat. Apa dia? Kucing. Tengok kaki boleh kenal siapa dia. Nak kata apa? Tengok asar boleh kenal muasir. Masya Allah. Saya tengok tu, la ilaha ya Allah, aku tak boleh kenal kau. Tengok tapak kaki kita boleh kenal kucing. Tengok kita tak boleh kenal Allah Ta'ala. Allah jadikan aku. Alah, lemahnya kita ni. Penuh tak tengok. Tengok yang ni mesti ada pak tukang buat. Tak sedar pun kita pun ada tukang buat kita. Tukang tu, pergi bahasa tukang, Allah yang khalik aku. Dia musawwir aku. La ilaha illallah. Tu bunyi lah kawan tu. Itu kalau kita perhati ni, nak dapat tauhid, dia tak perlu hatam kitab tau. Kalau orang yang memang dapat hidayat, terbuka hati ni, macam mana? Mengaji bab ni jadi wali terus. Masa bukan susah. Cuma itulah, kadang-kadang ada benda-benda yang menegah kita. Lagipun dengan bahasa lain, ulama kita sebut macam ni. Dia ada, apa dia sebut macam mana? Ada turning point. Point tu ada. Bila detik yang sampai satu saat tu, kita berubah terus. Terus jadi kenal. Kita tak tahu bila tu. Bila tu. Para awliya pun memang masyhur cerita mereka ni, masa cerita mereka yang popular, glamour apa kan. Ada turning point. Kadang-kadang kaki minum arak kan. Ada yang pernah bunuh orang pun kan. Bukan bunuh sikit-sikit, 99 jadi 100 orang, bunuh. Taubat, jadi wali. Wali bukan bodoh-bodoh. Orang yang mengaji lama ni pun nyanyi pun tak jadi wali. Ahli maksiat boleh jadi wali. Pasal apa? Dia ada turning point tu. Kita belum lagi kan. Jadi wali esok lain rupa lah. Memang berubah pada orang lain.
berubah gila punya. Hadanallah ila siratal mustaqim. Macam mana pun kita yang tak jadi wali-wali ni macam mana? Ngajilah apa yang kena mengaji, ambillah apa yang dengan tu jadi tazkirah, jadi peringatan untuk diri kita sendiri. Bangunlah untuk kita boleh berjalan kepada ilahi, insya-Allah. Amin. Kaedah baru dia nak sebut kepada kaedah burhan apa dia? Li'annahu. Tu dia nak bagi alasan lah. Burhan kenapa hudusul alam adalah dalil untuk menunjukkan sabit wajib wujud Allah Ta'ala. Okay. Keputusan dia bukan main-main apa dia? Wajib wujud Allah Ta'ala, bukan harus wujud. Bukan agak-agak ada Allah Ta'ala. Subhanallah. Bukan agak-agak Allah Ta'ala, bahkan memang ada Allah Ta'ala. Dah ada Allah Ta'ala tu, apa dalil dia? Dalil kita. Kalau sebut alam tu, alam atas, alam bawah, dan yang paling dekat sekali alam, isyarat Quran, wa fi anfusikum, pada diri kamu. Kita. Dan diri kita apa dia? Besar sekali roh kita. Aku hidup. Allah yang hidup dengan aku. Anta ahyaitani. Engkau yang hidup dengan aku. La ilaha illallah. Itu dulu. Jadi kita belajar ambil bahasa apa? Baharu alam. Baharu dengan mana? Berubah alam. Sambung nanti. Li'annahu law lam yakun lahu muhdisun. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna bahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.